Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Dr. Muhammad Izzaham dan rakan-rakan sekalian. Tajuk saya yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah pengumbalan kurikulum sekolah dalam meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru. Kertas konsep ini bertujuan untuk mengkaji pengumbalan kurikulum yang sesuai dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru, dan dapatan kajian lepas menunjukkan hubungan positif signifikan antara semangat guru untuk mengajar dengan tahap sokongan emosi. Jadi pengumbalan kurikulum sekolah pada fasa pelaksanaan sangat penting untuk mencari jalan menaikkan semangat menerusi peningkatan profesionalisme dan kualiti guru. Implikasi yang didapati ialah penambahbaikan kurikulum bersepadu dari segi dasar dan pelaksanaannya di setiap peringkat jabatan pendidikan, iaitu dari KPM, PBD sehingga ke sekolah. Jadi, kedua, penambahbaikan latihan yang diberi di bawah kurikulum supaya lebih relevan. Ketiga, pengumbalan kurikulum sekolah mengikut kesesuaian. Dan keempat, pemerkasaan profesionalisme dan kualiti guru. Kesimpulan, kertas konsep ini berharap dapat membuat perubahan dalam pendidikan menerusi pengumbalan kurikulum sekolah dalam meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru. Guru berperanan untuk meningkatkan kualiti institusi pendidikan. Jadi, guru sememangnya nadi kepada pendidikan. Kewujudan kurikulum kebangsaan, dia dapat membantu guru. Sebagai contoh, KSSR untuk sekolah rendah. Jadi, guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme dan kualiti kendiri. Diharapkan pengumbalan kurikulum dapat membantu guru mencapai matlamat mereka. Dalam kertas konsep ini, teori yang saya gunakan ialah teori perubahan Kurt Lewin, iaitu diasaskan oleh Kurt Lewin pada tahun 1947. Jadi, Kurt Lewin mempunyai 3 fasa, iaitu pencairan unfreezing, perubahan change dan pembekuan freezing or refreezing. Fasa 1 iaitu perubahan sememangnya diperlukan dan paling susah dilaksanakan. Yang kedua, individu memang tidak yakin atau takut dengan risiko. Jadi, masa dan komunikasi sememangnya diperlukan. Dan ketiga, pembekuan. Jadi, perubahan yang telah berlaku mesti diterapkan dan disesuaikan untuk norma baharu. Jadi, menurut Muhammad Izzaham 2021, sesuatu pembekuan perlu dikunci sebagai fasa terakhir. Model yang saya gunakan ialah model Havelock dan ia diasaskan oleh Havelock pada 1973. Ya, model ini mengandungi 6 langkah di mana langkah pertama membina hubungan di antara atasan dan pelanggan dia. Dan kedua, mendiagnosis masalah yang dikemukakan oleh pelanggan. Dan ketiga, dia perlu memperolehi sumber supaya dapat membuat perubahan seperti sumber kewangan dan sumber manusia. Dan keempat, mereka perlu membuat perbincangan supaya jalan penyelesaian dapat dikemukakan. Dan kelima, kena menetapkan jalan penyelesaian dan membuat perubahan. Dan yang keenam, maklum balas boleh diambil dan membuat perubahsuaian sedikit supaya dia relevan. Kajian literatur yang saya gunakan di sini termasuk kurikulum sekolah, iaitu menurut Noor Amalia dan Lilia. KSSR merupakan salah satu kurikulum yang digunakan dan reka bentuk ini adalah melalui 6 tunjang bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, di mana mereka berfikiran kreatif, kritis dan inovatif, iaitu dalam menerusi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya menerusi Daniel pada tahun 2017, profesionalisme guru adalah kualiti kepakaran dan autoriti dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan Hassan dan Musa berpendapat bahawa kalau profesionalisme guru berada di tahap yang rendah akan membantu serta melambatkan perubahan dalam pendidikan. Kualiti guru ialah perkara yang paling asas untuk keberkesanan pencapaian dan kecemerlangan proses dan hasil pembelajaran menurut Rahayu pada tahun 2018. Jadi, kualiti guru juga merupakan faktor utama yang harus ditingkatkan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti. Menerusi dapatan kajian saya terhadap
Lajaris et al. 2021 terhadap artikel mereka, terdapat hubungan positif signifikan antara semangat guru untuk mengajar dengan tahap sokongan emosi yang dirasai oleh murid. Jadi di sini kita boleh membuat konklusi bahawa guru perlu bersemangat untuk menjalankan kerja kerana guru merupakan ejen pengaruh. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru. Di sini, saya juga ingin meninjau sebab penurunan semangat guru. Jadi, menerusi pembacaan artikel Smith et al., mereka mendapati bahawa kekeliruan dalam kurikulum sekolah terkini dan tidak selaras melintasi seluruh negara. Jadi, caranya adalah mengalahkan kelancaran proses pelaksanaan Control Rapid Approach to Curriculum Change, iaitu CRRCC. Di sini dia cakap perubahan kurikulum. Jadi, ini adalah berdasarkan pendedahan guru terhadap pelbagai jenis program perubahan supaya terdapat peningkatan dalam bidang mereka. Menerusi kajian Smith et al. Pada tahun 2015, di sini saya mendapati proses pelaksanaan CRRCC baharu yang juga boleh digunakan dan diaplikasi di Malaysia. Berikut merupakan tema yang saya telah dapati. Pertama ialah pemberian maklumat mengenai konteks pendidikan melalui aktiviti pengembangan profesional pada bidang tersebut. Yang ini ialah selalu kita telah menyertai LADAP atau PLC. Kedua, memastikan perubahan meningkatkan pedagogi amalan bilik tajar. Yang ini perlu kerjasama daripada pihak atasan dan guru supaya perubahan sememangnya berlaku. Dan ketiga, berkongsi maklumat antara jabatan dan peringkat profesional. Jadi yang ini diperlukan supaya semua orang boleh mengetahui masalah dan isu tersebut boleh diselesaikan menerusi perbincangan. Isu di sini ialah guru tidak berusaha untuk meningkatkan profesional dan kualiti kendiri kerana kurikulum sedia ada tidak meminta guru secara paksaan untuk meningkatkan. Dan kedua, kurikulum sekolah yang ditetapkan kurang relevan dengan keperluan semasa. Jadi, yang ini semestinya memerlukan pemantapan atau penambahbaikan. Jadi, implikasi pertama ialah menerusi dasar KPM iaitu penambahbaikan kurikulum dari KBSR ke KSSR. Jadi, di sini kita boleh mengetahui bahawa KPM sememangnya menjalankan tugas mereka untuk memastikan kurikulum sedia ada adalah relevan dengan keperluan semasa. Jadi, pengaplikasian teori perubahan Kurt Lewin di sini ialah pertama sekali pada fasa pencairan, guru susah menerima kerana kandungan yang disampaikan sememangnya susah dan mengambil masa untuk memahami. Dan pada fasa perubahan, usaha dan bantuan seperti kursus dan LDP semua diberi. Jadi ini untuk membantu guru memahami konsep KSSR supaya mereka tidak menentang perubahan. Dan pada fasa ketiga pembekuan, guru semakin memahami dan guru perlu sentiasa mengulangi supaya dapat menyesuaikan diri dengan secepat mungkin. Implikasi kedua ialah latihan yang ditetapkan di bawah kurikulum kena pastikan supaya tidak tersekat pada fasa pelaksanaan. Jadi ini merupakan peranan PPD dan JPN. Dan di sini model Havelock telah digunakan di mana pertama PPD dan JPN kena menanyakan keberkesanan program latihan di bawah kurikulum sedia ada. Dan kedua, mereka kena mendiagnosis masalah untuk mengaji isu yang diketerangkan. Dan ketiga, mereka kena memperoleh sumber kewangan dan manusia untuk membuat pengumbalan kandungan. Dan keempat, membincangkan kandungan penyampaian baharu. Dan kelima, komunikasi berlaku di mana penetapan kandungan program baharu ini bukan sahaja usaha daripada satu pihak tapi kena perbincangan daripada semua pihak supaya peserta dapat menerima manfaat yang lebih relevan dan sesuai. Dan seterusnya membuat pengubahsuaian berdasarkan maklum balas supaya program tersebut lebih bagus. Implikasi seterusnya terhadap pentadbir sekolah ialah pengubahan kurikulum sekolah yang bersesuaian dengan budaya tempatan. Ini merupakan pengaplikasian model CRRCC di mana sekolah negara berpeluang menetapkan kurikulum sendiri berdasarkan
hasil dapatan SMART et al. Jadi contoh di sini ialah mengurangkan kandungan pengajaran dan lebih berfokuskan pemulihan bagi murid yang berada dalam pendalaman. Ini adalah untuk mencapai matlamat atau hasrat FPK, iaitu melahirkan murid yang berpengetahuan dan dapat mengelakkan situasi mengajar demi mengajar saja. Murid itu tidak mendapat sebarang pengetahuan kerana guru asyik mengejar silibus, padahal murid di dalam pendalaman kurang pandai. Implikasi seterusnya terhadap tenaga pengajar atau guru ialah di mana ini sudah telah menjadi satu tanggungjawab kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kualiti kendiri. Ini akan membantu pengurusan dalam bilik darjah dan memastikan murid menerima manfaat daripada kesemua amalan dan pedagogi yang dipelajari melalui ladab atau kursus yang dihadiri. Jadi di sini pengaplikasian model perubahan teori perubahan Kurt Lewin di mana pada fasa pencairan guru bergelut menghadiri kursus kesemua ini kerana perlu meluangkan masa. Jadi pada fasa perubahan, usaha dan bantuan juga diberi supaya guru dapat memahirkan diri dalam amalan pengajaran dan pedagogi. Jadi akhir sekali pembekuan di mana ilmu pengetahuan diperolehi akan digunakan selalu dalam bilik darjah supaya dia dapat kekal di sana. Maka guru itu dia akan menyesuaikan diri setelah masa yang diperuntukkan sudah panjang. Pendek kata, guru dapat meningkatkan profesionalisme dan kualiti kendiri menerusi pengumpulan kurikulum yang sesuai, di mana kerajaan perlu memastikan dasar dan program latihan yang diperkenalkan di bawah kurikulum adalah perlu ditambah baik dan dimantapkan dari semasa ke semasa supaya relevan dengan keperluan semasa. Seterusnya, barisan perancangan seperti PBD atau JPN dan golongan profesional seperti profesor semua dari universiti perlu sentiasa menerima pandangan dan maklum balas daripada guru supaya pengubahsaian yang kurikulum dibuat pun sentiasa relevan dan lebih sesuai serta dapat menarik minat guru untuk menerima perubahan. Seterusnya, pentadbir sekolah juga diharapkan dapat memberi kuasa autonomi dalam mengubahkan kurikulum yang sesuai dengan murid supaya dia tidak bersepadu. Kalau bersepadu, semua orang akan mewujudkan situasi mengajar demi mengajar. Dan guru sendiri perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan profesionalisme dan kualiti sendiri dan caranya boleh menerusi menyertai kursus yang berkaitan atau mengadakan ladab dan PLC supaya semua orang boleh menyertai. Dalam seperti pada masa pandemik ini, banyak seminar dan forum diadakan. Guru digalakkan untuk pergi menghadiri kesemua ini dan diharapkan ilmu pengetahuan yang didapati dapat memanfaatkan dalam pengajaran dan pemudacaraan. Sampai saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.